Semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kembali ke dalam channel When Dr. Sai Shares. Okay, salam Ramadan bagi mereka yang berpuasa. Dan saya rasa dah nak hampir Hari Raya juga. Selamat Hari Raya Aidilfitri semua. Pertamanya saya nak minta maaf. Saya rasa bila saya tengok balik dekat dalam phone kan, tengok balik video-video dah lama, lepas tu pesan, ya Allah, dah dekat 3 bulan, 4 bulan tak buat video. Tak adalah apa sangat, cumanya sebelum ni macam rasa kalau boleh nak ada beberapa video, taklah terlalu lama jarak dia kan. Dan Alhamdulillah bila saya tengok balik, walaupun tak buat video, ada juga kenaikan dari segi tontonan video-video yang lama, especially video berkaitan dengan pesyarah, kejaya semua tu. Lepas tu ada juga peningkatan dalam subscriber. Thank you so much kepada mereka yang subscribe. Kalau ada yang menunggu, kalau ada lah kan, kalau tak ada tak apa. Saya minta maaf sebab dah lama tak buat video. Biasa bila kita bekerja kan, mengajar, lepas tu buat research, macam-macam lah kerja sebagai pesyarah. Saya rasa semua kerja ada dia punya cabaran masing-masing. Sedar tak sedar masa berlalu dengan sangat cepat. Dan nak habis puasa dan nak raya. Dan dah orang kata kan, dah PKP, PKPB dan semuanya pasal ni dah PKP balik. Cepat sangat masa tu. Lepas tu dan realise tak buat video lagi. Dan hari ni Alhamdulillah juga, okay, sebab saya ada free time hari ni, hari Ahad ni. Dan kebetulan saya memang nak masak menu untuk berbuka puasa. Saya fikir menarik juga kalau saya masak sambil menjawab beberapa soalan dalam YouTube yang dikemukakan oleh mereka yang dah tonton video-video yang lepas. Kalau saya jawab kejap lagi sambil kita masak ikan pari masak asam pedas ala bujang. So saya guna perkataan ala bujang sebabnya saja nak bagi tahu sebenarnya ni menu bujang lah. Janganlah expect macam masakan tu macam ala-ala chef kan. Tak, jauh sangat. So kalau anda nak tonton, nak dengar saya jawab soalan, membebel sikit-sikit petang-petang Ramadan ni, stay tune, okay? Okay, mula-mula kita potong dulu kita punya lada. Lada cili kering ni. Okay, selepas tu kita masukkan kita punya lada kering lah dalam kita punya rebusan yang dah panas. Okey, selepas tu kita angkatlah kan lada kita yang dah masak ni. Okey, selepas tu kita masukkanlah dalam blender kita kan. Lepas kita dah sejukkan lada tu tadi. Okey, lepas tu kita pilihlah kita nak pakai apa kan, nak blend. Saya pilih ultra blend. Lepas tu dah boleh lah kita start blend kita punya lada. Okey, lepas kita dah siap, kita vacuumkan. Kita pasang dia punya vacuum ni dan kita boleh tekan vacuum dekat sini untuk function vacuum. Okey, lepas kita vacuumkan. Okey, lada tadi tu banyak, so kita masukkan separuh dalam bekas lah. Lepas tu kan kita dah blend lada tadi, so kita blend lah pula bawang kita. Kita on balik, kita suka ultra blend dan blend. Sebelum lepas kita dah kisar tadi kan, so ini adalah bahan-bahan keseluruhan yang saya akan gunakan untuk masak asam pedas ala bujang ni lah. Pertama, mestilah kita kena ada ikan pari ni kan. Ikan pari yang dia potong seeloknya. Ini petua mak saya lah. Saya tak tahu yang lain cara masing-masing kan. Bolehlah basuh dengan air asam jawa dulu sebelum kita nak masak ni kan. So tadi saya dah basuh bersih-bersih dengan air asam jawa. Lepas tu kita ada serai dititik. Lepas tu saya ada juga sedikit belacan. Saya suka pakai belacan bakar ni. Ni tadi asam jawa nanti kita buat sebagai air. Lepas tu kita ada kunyit, serbuk kunyit. Tapi kalau nak pakai kunyit hidup pun lebih bagus sebenarnya. Tapi saya tak ada kunyit hidup, so saya pakai serbuk kunyit sikit nanti. Lada yang dikisar, nampak tak tadi yang saya guna mesin yang blender tadi tu. Sangat bagus, tengok cantik je kan warna dia dan dikisar halus sangat. Okey, lepas tu bawang merah, bawang putih yang telah dikisar, bolehlah guna beberapa biji ikut anda lah. Lepas tu kita ada yang paling penting, daun kesum. Okey, kalau anda suka bunga kantan pun boleh guna bunga kantan. Saya suka guna daun kesum. Ada orang guna dua-dua sekali, tapi saya lebih prefer guna bunga kesum je, daun kesum, bunga kesum pula. Lepas tu kita juga ada bendi dan juga sedikit
sedikit tomato, sebiji je. Ni je lah bahan-bahan kita. Kalau nak tengok saya masak sambil membibi menjawab soalan-soalan yang daripada YouTube, stay tune Okey semua, bila minyak kita dah panas kan, kita masukkan dulu bawang. Okey. Bawang kita. Selepas kita punya bawang sudah agak garing, so kita boleh masukkan cili yang kita kisar tadi, cili kering. Okey. Macam itu kita boleh masukkan kita punya serai. Lepas tu kita punya ni juga belacan ni. Okay, saya nak hancurkan sikit-sikit dulu. Dan kita boleh masukkan belacan tadi. Belacan yang ikutlah anda guna belacan macam mana. Saya suka guna belacan bakar lah dia panggil. Okay, kita gaulkan dia. Okay. And then pada masa yang sama kita masukkan sedikit serbuk kunyit. Okay, sambil-sambil kita gaul ni bolehlah masukkan sedikit serbuk kunyit. Kalau anda dah ada kunyit hidup tu tadi, kunyit yang biasa tak payah masuk, serbuk pun tak apa. Sambil-sambil tu kita boleh masukkan garam sikit. Cukup rasa lah ya. Okay, tadi lupa nak mention, kalau ada ladi hitam, saya suka letak sikit ladi hitam lah. Tak kisahlah brand apa pun sebenarnya, saya suka letak sikit ala-ala macam pecah minyak kan. Anda boleh masuk, ikutlah. Kalau saya suka masuk daun kesum dulu. So saya masukkan daun kesum yang telah diceraikan, dipetik dan juga basuh lah kan. Okay. Lepas tu kita boleh masukkan ikan padi kita lah. Okay, masuk satu persatu. Okay. Kita. Dan tambahkan air. Okay. Macam tu. Tambah air. Ikan asam pedas ni dia kena banyak kuah lah, baru sedap. Tapi jangan cair sangat lah, ikutlah. Kalau anda suka cair, anda buat cair. Tapi saya tak suka cair sangat. Okay. Lepas tu tambah sikit lagi air asam jawa tadi tu, 1-2 sudu macam tu. Last part, iaitu kita punya bendi dan juga tomato. Macam tu. Okey, sekarang saya nak tengok komen dekat dalam YouTube sambil kita tunggu beberapa komen saya yang saya boleh address kat sini sambil kita masak tu. Okey, pertama adalah yang tanya, saya rasa dia tanya berkenaan dengan adakah jenis master tu mempengaruhi tak bila nak jadi pensyarah. Itu tak saya soalannya. Sebenarnya kan jenis master tu, kalau ikut ni pengalaman saya yang sedikit lah, mungkin dia tak boleh digeneralisasikan. Maksudnya tak boleh lah kita kata apa yang saya share ni betul exactly that's the way. Tapi saya juga tahulah juga kan macam mana pengambilan pensyarah sedikit dan sebagainya. Berdasar pengalaman yang sikit, saya rasa master tu tidak betul jenis dia. Maksudnya sama ada by research ke pendidikan atau mixed mode ataupun coursework tu tidak mempengaruhi anda bila nak jadi pensyarah. Tapi setiap satu tu dia bergantung kepada pilihan anda, bergantung juga kepada kekuatan anda sendiri juga kot. Kalau bidang anda juga ada tertentu bidang dia tak ditawarkan dalam dalam bentuk coursework, tapi dia hanya dalam pendidikan dan sebagainya, dan nature juga, nature bidang dan sebagainya. So dia banyak faktor. Biasanya ikutlah kepada anda sendiri. Lazimnya bila kita ada pensyarah tu, kita tengok dia dah ada master tu, which is bagus kan, dan memadai, dah boleh diambil sebagai pensyarah lah. Tak pernah pula saya dengar orang kata oh dia master by coursework, dia master by research, dia master by mixed mode dalam kategori pensyarah tu. Sebab at the end of the day, kebanyakan universiti sekarang ni memerlukan PhD untuk menjadi pensyarah. So bila anda ada master, anda masih perlu buat PhD, dan PhD tu memang fully by research lah kan, walaupun kadang-kadang ada yang kelas research method dan sebagainya. Tapi setiap satu tu dia ada kelebihan dan kekurangan lah. Macam master by research for example, saya sebagai penyedia, bila saya menyedia pelajar master by research, saya expect mereka misalnya lebih independent, tahu buat research. So dia punya communal research tu memang 100% kan. Jadi bezalah dengan yang buat coursework, sebab coursework tu kelas banyak. Saya rasa ni semua dah tahu kot kalau anda nak buat master. So basically ini basic lah.
So kalau yang by coursework tu dia lebih kepada class and exam based, tapi kalau mixed mode dia maybe dalam 70-30%, 72 research, 30% tu ada kelas lagi sikit je. So ikutlah kepada kekuatan anda juga, bidang anda dan juga pilihan anda. Kalau anda prefer, macam contohnya anda mungkin khawatir kalau anda nak buat fully research, anda tak betul-betul prepare, anda boleh go with master by mixed mode ataupun by coursework. Dan adalah juga orang kata kalau by research tu kan dia dah expose kepada research yang mendalam, sebab of course lah kan, sebab level dia berbeza-beza. So kalau maksud saya adalah kalau orang buat coursework dengan mixed mode dengan by research tu, dia punya kedalaman research tu berbeza lah sepatutnya. So bila anda dah buat 100% research tu, macam bila nak buat PhD tu adalah mudah sikit lah, ada setengah orang kata. Tapi pada saya, ni pandangan saya sendirilah dan pengalaman juga saya tidak juga. Anda still akan mengasah bakat pendidikan tu setiap masa. So walaupun anda mungkin buat master by coursework ataupun mixed mode, anda still ada elemen of research, dan nanti bila anda buat PhD, anda still kena belajar lagi dan buat banyak menambah baik kita punya kualiti pendidikan tu lah. So tak adalah betul-betul exactly berbeza sangatlah pada pandangan saya. Tapi mungkin orang kat luar sana ada pandangan yang berbeza-beza. So why not kita raikan pandangan yang berbeza tu kan. Okay. Baik, soalan yang seterusnya adalah dekat dapur ni, sebab kita buka lampu, panas sikit tau sebenarnya. Mungkin anda akan tengok, berpeluh-peluh lah pula saya ni kan. Memang panas sikit dekat dapur sebab saya tak buka kipas, sebab nanti ada noise. And buka pula lampu yang untuk pencahayaan ni, so dia panas sikit. So ada soalan yang seterusnya adalah berkenaan beasiswa. Kalau anda tanya, sebab saya ada share tentang beasiswa, so ada orang tanya macam mana nak tahu pasal beasiswa tu. Beasiswa untuk pensyarah macam SLAP ke, rancangan latihan kaki tangan akademik, macam USM dulu pernah ada. Semua tu perlu cari dalam iklan dalam website universiti. Sekarang ni zaman media sosial, saya rasa banyak juga orang share. Saya banyak kali nampak orang share, tapi yelah sekarang penawaran beasiswa pada pandangan saya tengok macam a bit terhad kan. So anda kena banyak tengok iklan. Saya dulu pun saya memang pergi go through banyak website universiti untuk tengok iklan dan tengok syarat-syarat penawaran dan sebagainya. Okay, itu adalah satu cara lah. Ada juga tanya macam mana nak mohon dan sebagainya. Of course semua tu kena melalui daripada maklumat yang telah disediakan oleh universiti masing-masing lah. Universiti yang buat iklan tu, macam iklan jawatan kosong, macam tu juga iklan beasiswa. Okay, selepas kita dah biar dia masak kan, kita buka tengok. Ni dia ikan pari masak asam pedas kita. Semua kita dah siap masak ikan pari masak asam pedas. Panas-panas lagi. Sekejap saya tunjuk kat depan kamera ni. Ni ikan pari masak asam pedas bujang kita. Kan, kalau kat bujang-bujang kat luar sana teringin nak makan ikan pari masak asam pedas, nak balik kampung tu tak dapat balik sebab PKP kan. So bolehlah cuba masak kat rumah kan, seperti bujang saya ni. Okay, saya harap anda enjoy dengan video tak seberapa ni. So kalau anda ada apa soalan, ada apa cadangan, jangan lupa tinggalkan komen kat ruangan komen di bawah. Dan kalau ada cadangan untuk buat topik apa-apa pada masa akan datang, lebih bagus. Okay, jumpa lagi dalam video saya seterusnya. Bye, jaga diri. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf saya batin. Jangan lupa like, subscribe dan tinggalkan komen di ruangan komen di bawah.